Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kasih yang saya kasih buat tuan pengurusi, tuan imam, tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan seperti mana telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiril masya'ina ilal masajidi binuri tammi yaumal qiyamati fi zulamil laili binuri tammi yaumal qiyamati. Berilah berita gembira kepada orang yang berjalan ke masjid di waktu malam yang gelap dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tersyukur pada Allah untuk kita melangkah satu langkah kaki kita melangkah ke rumah Allah ini. Tiga perkara Allah Taala sertakan. Satu, darjat dinaikkan oleh Allah, satu, pahala diberi oleh Allah, dan satu, dosa digugurkan oleh Allah Taala. Jadi ini satu nikmat, nikmat pada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala istiqamahkan kita, mudahkan kita, berikan kita kesihatan, jauhkan kita daripada segala wabak penyakit, dan kita jumpa dengan Allah Taala dalam keadaan Allah redha, insya-Allah. Hadirin hadirat dirahmati Allah, berjumpa kita kembali dalam membicarakan kisah-kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang mana Nabi sendiri bersabda, mereka ialah seperti bintang, ikutilah mereka, nescaya kamu akan dapat petunjuk. Kamu akan dapat petunjuk. Dalam diri mereka penuh dengan teladan, ibrah, atau kita kata satu hikayat ataupun satu contoh tokoh yang terbaik, yang mana dengan sebab mereka lah hari ini, masya-Allah, dengan sebab pengorbanan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ini kita dapat amalkan agama. Dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat bersusah payah, hari ini kita dapat agama. Ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, Allah Ta'ala firman apa? Nabi SAW itu ialah pesuruh Allah, dan orang-orang yang bersamanya
walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, mereka keras ataupun garang di hadapan orang kafir, di hadapan orang yang tidak beriman kepada Allah. Ruhama bainahum, tapi mereka ini berkasih sayang di antara mereka. Kan? Seperti mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika mana beliau sebelum masuk Islam, kan, mereka Sayyidina Umar ini satu orang yang begitu lantang suaranya, kan? Dan dia juga dikenali dengan orang yang paling garang pada ketika itu, orang paling hebat, sehingga kan pernah berniat dalam hati dia untuk bunuh Nabi SAW. Maka ketika dia masuk Islam, dia bagi tahu, dulu setiap majlis, setiap tempat yang aku, yang mana aku pernah isytiharkan, aku benci pada Islam, dan setiap tempat tu jugalah aku nak isytiharkan pada hari ini, pada ketika dia masuk Islam, bahawa aku akan bela Islam. Kata dia. Itu sahabat Nabi SAW. Pada hari ini, pada malam ini, kita nak cerita satu orang sahabat yang bernama Al-Barra Ibnu Malik Al-Ansari. Barra Ibnu Malik Al-Ansari. Pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata tentang Barra, la tuwallul Barra'a jayshan min juyushil muslimin makhafata ayyuhlika jundahu biiqdamih. Sayyidina Umar bagi tahu, janganlah kamu lantik sahabat Barra ni jadi ketua kepada orang-orang rombongan perang orang Islam. Jangan kamu lantik dia. Sebab apa? Takut kalau kamu lantik Barra bin Malik ini, maka dia akan mencederakan tentera-tentera musuh dengan sebab keberaniannya. Maksudnya dengan sebab keberanian Barra bin Malik ini, maka ramai orang akan tewas. Sebab keberanian dia. Dia seorang yang berani, tapi nanti ramai tentera yang akan ikut tertewas, kan? Sebab dia ni seorang yang berani, orang lain semua ikut style dia berani, ramai akan tertewas kalau contohnya bertemu dengan musuh. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat dirahmati Allah, siapa dia Barra bin Malik? Dari riwayat ini mengatakan, kana ash'atha aghbar dha'il al-jism ma'ruq al-azm taqtahimuhu 'ainu ra'ihi thumma tazwarru anhu izwiraran. Satu orang yang rambutnya tak terurus, berdebu. Satu orang yang kurus. Kurusnya tu kalau kita kata kurus kedengking, kurus yang nampak tulang. Jadi kan perumpamaan yang diberikan kepada Barra bin Malik ini, beliau ini kalau dilihat dengan mata tak naklah lihat lagi, tak nak lihat lagi lah. Tengok sekali dah tak nak lihat lah. Perumpamaan ni lah nak beritahu orang biasa-biasa, kan, biasa-biasa je orang dia. Akan tetapi walakinnahu qatala mi'atan minal musyrikin mubarazatan wahdah. Beliau ini satu orang yang pemberani, yang telah membunuh 100 daripada kalangan orang musyrikin ketika perang, kan? Membunuh 100 orang musyrikin. Dia seorang je dapat bunuh 100 orang musyrikin. Barra bin Malik ni memang terkenal dengan pemberani, dan cerita dia memang cerita dalam peperangan sahaja. Begitu juga innahul kamiyul basilul miqdamul ladzi katabal faruq bi sya'nihi ila ummalihi fil afaq. Begitu juga dia ni satu orang yang memiliki kewibawaan, keberanian yang luar biasa. Seperti mana tadi Umar bin Khattab, Al-Faruq ni Umar bin Khattab lah, kata kepada rombongan tentera, janganlah kamu pilih dia ni jadi ketua. Nanti kan dengan keberanian dia ni, ramai tentera-tentera kita pun akan sama-sama ikut, berani, tiba-tiba jadi berani, habis nanti tentera kita. Sampai Sayyidina Umar pun takut keadaan macam tu. Dan Barra bin Malik Al-Ansari ini ialah saudara kepada siapa? Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik yang kita dah ceritakan sebelum ni. Siapa dia Anas bin Malik? Satu orang sahabat Nabi yang daripada kecil dia telah diberikan ibu dia kepada Nabi SAW untuk dijadikan khadam, dijadikan orang yang berkhidmat kepada Nabi SAW. Anas bin Malik, kan, Ummu Sulaim kata silap ibu dia, kan. Dia serahkan Anas bin Malik ni kepada Nabi SAW. Dan Anas bin Malik ni
dia berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adik kepada Anas bin Malik. Adik kepada Anas bin Malik. Hadirin hadirat dirahmati Allah. Pengarang kitab ni bagi tahu, walau ruhtu astaqsilaka akhbar butulatil Bara ibn Malik. Dia kata, marilah, kata dia, jikalau aku nak kisahkan kepahlawanan Bara bin Malik ni, latalal kalam, panjang cerita dia, wadaqal maqam, sempitlah, maksudnya tak cukup nak masukkan cerita dia dalam kitab panjang. Jadi pengarang kata, kita letaklah beberapa kisah. Ada satu kisah, kisatan wahidatan min kisah si butulah, salah satu kisah yang memang menunjukkan kepahlawanan dia, yang mana aku akan ceritakan, kata Syekh ni, kata pengarang kitab ni. Hadirin hadirat dirahmati Allah, kisah ni bermula ketika wafatnya Nabi SAW. Ketika sebelum Nabi SAW wafat, menjelang kewafatan Nabi, dah berlaku bermacam-macam. Orang dah tunggu-tunggu. Orang yang iman dia masih goyah, masih tak yakin dengan Nabi SAW, dengan Allah dan Rasul pada ketika itu. Mereka menunggu-nunggu kewafatan Nabi, dan akhirnya ketika wafatnya Nabi SAW, ramai orang daripada kalangan orang-orang yang masih goyah imannya telah murtad, keluar daripada agama Allah. Dalam riwayat ni mengatakan, tafiqat qabailul arab takhruju min dinillah afwaja kama dakhalat fi hadzal din afwaja. Bukan seorang, bukan dua orang, ramai, berbondong-bondong mereka keluar daripada agama Allah. Kita nak kata orang yang murtad ni bukan daripada zaman kita dah, daripada zaman Nabi dah ada dah orang yang keluar daripada agama Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita kena risaulah keadaan umat hari ni. Macam mana mereka ni senang digoda, atau kita kata digoda, sehingga ada pepatah, ada setengah kata-kata, iman tu ditukar dengan satu bungkus Maggi, iman ditukar dengan sebungkus hamper. Allahu Akbar. Ketika tsunami tahun bila tu, tsunami teruk di Indonesia tu kan, sahabat saya antara orang yang pergi beri sumbangan kat sana lah, dorongan, beri galakan, dia dihantar jemaah dia di sana. Dia kata orang di samping tsunami, bala wabak, bencana yang berlaku, orang non muslim pun mereka buat usaha juga di sana. Mereka nampak mereka bagi sumbangan macam-macam, tapi di samping itu mereka mengajak orang-orang mendakwahkan ajaran mereka. Dakwah ni untuk kita lah, orang Islam. Dakwah ni untuk orang mendakwahkan perkara tidak baik. Itu sebab pada ketika tu sahabat saya beritahu, memang nampaklah iman tu ditukar dengan sebungkus Maggi kan. Orang susah. Maka sebab itulah ada satu hadis Nabi, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran ini ayyakuna kufran, membawa kepada kekufuran. Hampir-hampir fakir ni dia membawa kepada kekufuran. Kerana orang terlampau fakir sampai iman masa tu pun tak kuat, goyah, maka boleh jadi dia keluar daripada agama Allah. Itu sebab kita kena kasih pada saudara Islam kita. Lagi-lagi waktu sekarang ni kan, waktu wabak ni, Masya Allah, Masjid Ibn Khaldun sendiri pun inisiatif yang dibuat, Masya Allah, terbaik kan. Rasanya dalam Negeri Sembilan yang terbaik rasanya kan. Sumbangan-sumbangan banyak dikeluarkan kepada orang-orang yang memerlukan. Orang-orang macam inilah kita, orang Islam kita lah yang kita kena santuni supaya mereka ni tetap teguh dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat dirahmati Allah. Jadi pada ketika tu ramai orang yang murtad, sehingga kan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pada ketika setelah itu dilantik menjadi khalifah. Dialah orang yang paling risau keadaan tersebut. Macam apa yang berlaku pada ketika tu. Ketika tu Nabi SAW baru wafat. Musibah, apakah musibah yang lebih besar melainkan musibah wafatnya Nabi SAW.
Tapi pada ketika tu jemaah apa yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan sebab fitnah tadi, fitnah lah. Fitnah tu maksudnya ujian. Kalau kita tengok dalam kamus fitnah tu apa? Fitnah tu ujian. Jadi murtad atau wabak, apa yang berlaku di sekeliling kita ni ialah fitnah, ujian. Sebab ujian Dajjal, fitnah Dajjal lah fitnah yang paling besar. Untuk selamat kita bacalah suratul Kahfi setiap hari. Kalau boleh setiap hari baca surah Kahfi. Paling sekurang-kurangnya hari Jumaat baca surah Kahfi, ataupun setiap malam 10 ayat awal atau 10 ayat akhir. Kan dianjurkan ulama untuk kita baca, dan Nabi sendiri beritahu orang yang baca suratul Kahfi pada hari Jumaat Allah Taala akan jaga dia sehinggalah Jumaat akan datang. Maksudnya musibah ataupun fitnah-fitnah tidak akan datang pada dia. Sehinggalah Jumaat akan datang, dia baca lagi, Jumaat akan datang lagi. Masya-Allah. Yakinlah kita orang Islam, orang beriman, kita kena yakin dengan amal Allah selamatkan kita. Hadirin hadirat dirahmati Allah. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menghantar beberapa jemaah. Dalam riwayat ini mengatakan 11 jemaah untuk pergi memujuk orang-orang yang murtad supaya kembali kepada agama yang hak, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu juga ada satu jemaah yang telah dilantik oleh Nabi SAW, jemaah Usamah bin Zaid yang mana ketika wafatnya Nabi, jemaah tadi tertahan. Maka bila mana jemaah tadi telah dihantar semula, jemaah dan Sayyidina Abu Bakar sendiri telah menghantar 11 lagi jemaah untuk mengajak orang-orang tadi kembali kepada Allah, dakwah mereka. Kalau mereka tak nak terima, barulah mereka diperangi. Maka setelah daripada keputusan Sayyidina Abu Bakar tadi, walaupun telah dihalang oleh beberapa orang sahabat seperti Sayyidina Umar sendiri ketika wafatnya Nabi, Sayyidina Umar tak boleh terima. Kalau kita tengok sirah, Sayyidina Umar kata dia tak percaya Nabi wafat. Sehinggalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu baca ayat Quran, wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Nabi SAW itu ialah melainkan dia satu orang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Sebelum Nabi SAW pun dah ada Nabi yang dah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh dibaca ayat tadi, barulah Sayyidina Umar tersentak, kata oh betul sesungguhnya Nabi sini ada seorang rasul dan dia juga manusia seperti kita, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah hadirin hadirat dirahmati Allah, Sayyidina Abu Bakar sendiri kata, kalaulah apa yang berlaku ni, macam mana pun kita kena hantar jemaah untuk sebarkan agama. Kalaulah mereka, dalam riwayat mengatakan, kalaulah jemaah tak dihantar, banyak lagi musibah akan berlaku. Maka sebab itulah lepas wafat Nabi ni terus Sayyidina Abu Bakar hantar sehingga 11 jemaah untuk memujuk orang-orang, untuk mendakwahkan balik orang-orang yang murtad tadi, di kawasan Jazirah Arab. Melainkan ada beberapa orang daripada Mekah dan Madinah yang masih beriman, teguh iman dia. Hadirin hadirat dirahmati Allah, bila man wa kana aqwal murtaddina ba'san wa aktharuhum adadan Banu Hanifah ashabu Musailamah al-Kazzab. Orang murtad yang paling hebat pada ketika itu, maksudnya dia dapat kumpulkan pasukan yang banyak ataupun pengikut yang banyak, iaitu Banu Hanifah, ashabu Musailamatul Kazzab. Ini jemaah yang dipimpin oleh Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab ni dia mengaku Nabi yang telah dihantar setelah Nabi SAW. Jadi hadirin yang telah berani dia, berani dia mengaku Nabi, sehingga dia dapat mengumpulkan 40,000 min asyidda'il muharibin, 40,000 orang pengikut. Musailamatul Kazzab ni dapat kumpulkan 40,000 orang pengikut, yang yakin bahawasanya, meyakinkan dia ni Nabi setelah Nabi SAW. Tapi dalam riwayat ini mengatakan, wa kana aktsaru haula'i qad ittaba'uhu asibatan asabiyatan lahu la imanan bihi. Kebanyakan daripada mereka ni bukan ikut tu sebab beriman dengan dia, tapi ikut tu sekadar nak mengikut saja. Ada sebahagian mereka mengatakan, asyhadu anna Musailamah kadzdzab wa Muhammadan shadiq
lakinna kadzdzaba Rabi'ah ahabbu ilaina min sadiqi Mudhar, kata dia. Aku bersaksi bahawa Musailamah ni memang satu orang pembohong. Ada orang pengikut-pengikut Musailamah sendiri ada yang mengatakan, aku memang bersaksi Musailamah ni memang pembohong, yang Muhammad itu satu orang yang benar. Tetapi pembohongnya Bani Rabi'ah, yakni Musailamah Kazzab ni lebih kami suka daripada benarnya Bani Mudhar, yakni Muhammad, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya macam tu. Ini memang sifat orang Arab. Sifat dia sifat asabiyah, sifat perkauman, kan? Sifat perkauman terlampau tinggi. Maka sebab itulah masyayikh kita, ulama kita beritahu, jangan kita kata saya ni orang ini, saya ni orang ini, saya suku ini, saya kaum ini, saya bangsa ini. Cakaplah kamu, saya ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita ni umat wahidah. Siapa pun kita, dalam diri kita ada kalimah la ilaha illallah, kita ni bersaudara. Kan? Jangan kita kata saya ni bangsa ni, saya bangsa ni. Kalau nak cakap boleh, tetapi kami ialah umat Nabi. Tak apa. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat dirahmati Allah. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menghantar jemaah, pada awalnya banyak kan orang-orang yang murtad. Jadi antara orang yang murtad yang paling banyak, kumpulan yang paling banyak ialah kumpulan Musailamah Kazzab. Dalam sejarah mengatakan lebih kurang 3 atau 5 orang yang mengaku menjadi Nabi setelah Nabi SAW. Kira murtad lah, dah keluar daripada Islam lah, keluar daripada Islam. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menghantar satu jemaah yang dikepalai oleh sahabat Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal. Ikrimah ni masuk Islam, jadi sahabat kepada Nabi SAW. Jadi jemaah yang pertama dihantar kepada Musailamah Kazzab, iaitu Ikrimah. Tetapi Musailamatul Kazzab dan tentera dia dan pengikut dia dapat mengalahkan, menewaskan jemaah Ikrimah bin Abi Jahal. Sehinggalah jemaah Ikrimah bin Jahal terpaksa balik semula ke Madinah. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq buat strategi balik, hantar lagi rombongan yang kedua, rombongan Khalid bin Walid. Rombongan Khalid bin Walid, dan bersama mereka ada sahabat-sahabat daripada kalangan Ansar dan Muhajirin. Dan di antara mereka ada satu orang sahabat yang kita duduk cerita ni, siapa dia? Barra' bin Malik Al-Ansari. Di antara sahabat yang duduk di barisan depan yang diketuai oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ni di antara panglima Islam. Hadirin hadirat dirahmati Allah, maka bertemulah mereka, yakni jemaah ataupun rombongan, dan dihantar oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang diketuai oleh Khalid bin Walid di Yamamah, di satu tempat di Najd, di Arab, di dekat dengan Mekah. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, mereka pun berperang, mula berperang. Maka pada ketika itu nampak, pada ketika itu jemaah ataupun kita kata pihak Musailamah dan pengikut dia mula menampakkan taring dia, sehinggalah ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW terkebelakang. Jadi Khalid bin Walid mula susun strategi lagi. Dalam riwayat ini mengatakan Khalid bin Walid mula dia mentanzim, maksudnya menyusun balik strategi. Dia memisahkan ataupun membahagikan satu kelompok-kelompok daripada rombongan perang tadi, supaya nak tengok mana kelompok yang lemah akan dibantu oleh kelompok yang kuat, kan. Jadi pada ketika itu banyaklah di antara sahabat-sahabat Nabi yang ikut bersama dengan peperangan tadi, mereka mengeluarkan kata-kata semangat. Antaranya Thabit bin Qais, satu orang yang diberi dan dilantik oleh Khalid bin Walid untuk memegang benderanya Ansar, benderanya kaum Ansar. Apa dia buat? Dia semangat dia tak nak lari daripada medan perang. Dia telah korek tanah, yahfiru li nafsi hufratan fil ardi, korek tanah sampai paras betis. Dia tanamkan kaki dia, dia pegang bendera tadi supaya bendera tu tak jatuh. Dia pegang
Sambil tu dia lawan lah dengan pedang dia sebelah tangannya, sehinggalah dia jatuh syahid. Dalam riwayat ni mengatakan yatahannatu wa yatakaffanu, dia dah sediakan kain kafan, dah melumurkan diri dia dengan kapur barus. Semangatnya dia, Thabit bin Qais nak mati syahid ni. Begitu juga Zaid bin Khattab, yang ini saudaranya Umar bin Khattab, adik-beradik Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia telah menyeru pada orang muslimin, ayuhan nas addu ala adrasikum, kan, tetaplah kamu wahai manusia, wahai orang muslimin, janganlah kamu lari daripada medan perang. Wadribu fi aduwikum wamdu quduman. Dia kata, demi Allah, wallahi la atakallamu ba'da hadhil kalimah, aku tak akan berkata lagi lepas aku cakap ni, aku tak akan cakap lagi sesuatu perkataan sehinggalah Musailamah ni dibunuh, Nabi palsu ni dibunuh, ataupun Allah Ta'ala menjemput aku. Fa'udliya ilahi bihujjati, inilah dia kata bukti aku di hadapan Allah Ta'ala. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, ulama bagi tahu sahabat Nabi SAW mereka ni ada hujah di hadapan Allah untuk menegakkan agama. Ya Allah, telinga aku putus, hidung aku panggal. Beberapa sahabat kita cerita sebelum ni kan, sehingga kan telinga Sayyidina Hamzah sendiri kan dikorek, dibelah dada dia. Allahu Akbar. Semata-mata untuk li'ila'i kalimatillah, untuk agama Allah Ta'ala. Dan menyebabkan hari ini kita dah mudah untuk amalkan agama, masya-Allah. Begitu juga Salim Maula Abi Huzaifah, dia pun bagi tahu tadi, siapa tadi, Zaid bin Khattab, akhirnya pun dia pun diserang, dibunuh pada ketika itu juga. Salim Maula Abi Huzaifah, iaitu hamba kepada Abu Huzaifah, pun bagi dia ditugaskan memegang bendera orang Muhajirin. Dia pun semangat. Antara orang-orang yang pegang bendera ni, dia menjadi penanda aras kepada tentera-tentera yang lain, kepada pengikut yang lain. Kalau bendera tu jatuh, bermakna tentera tu dalam bahaya, keadaan peperangan tu dalam bahaya. Mesti kena ada orang yang akan ambil balik bendera tadi, tegakkan balik. Macam sebelum ni kita ceritakan, ada satu peperangan tu Nabi dah bagi tahu dah, kalau sahabat satu ni syahid, orang yang akan pegang bendera sahabat kedua syahid, orang yang angkat bendera ni sahabat ketiga. Jadi dalam peperangan tu, bendera itulah sebagai tanda aras supaya jadi penyemangat bagi orang muslim. Apa kata Salim bin Maula yang memegang bendera orang Muhajir? Kalaulah aku ni menjadi penyebab kamu semua takut, maka aku ni tak layak untuk menjadi hamilul Quran. Fabi'sa hamilul Quran akunu, kata dia. Aku ni memang tak layak untuk menjadi hamil Quran. Dia summa karra ala ada illa karratan basilatan hatta usiba. Dengan sungguh-sungguh, dengan bawa bendera, dia telah menyerbu ke medan, ke hadapan musuh, sehinggalah dia pun syahid. Hadirin hadirat dirahmati Allah, dalam antara sahabat-sahabat tadi, satu orang sahabat itulah yang kita nak ceritakan ni, siapa? Bara bin Malik, antara pahlawan juga pada ketika perang Yamamah tadi. Apa dia buat? Pada ketika itu Khalid bin Walid lihat keadaan yang berkecamuk pada ketika itu. Dia nampak Bara bin Malik, dia beritahu, ilaihim ya fatal ansar, pergilah kamu wahai pemuda Ansar, masuk, seranglah mereka. Maka Bara bin Malik pun telah berpaling, maksudnya telah toleh kepada kaumnya. Dia kata apa? Ya ma'syaral ansar, la yufakiranna ahadun minkum birruju' ila al-Madinah. Janganlah kamu nak fikir nak balik Madinah, kata dia. Semangat. Janganlah kamu fikir nak balik Madinah. Fala madinata lakum ba'dal yaum. Tidak ada Madinah lagi setelah hari ini. Tidak ada Madinah bagi kamu setelah hari ini. Nak bagi tahu semangat supaya serang habis-habisan ni orang-orang yang mengingkari Allah, orang-orang yang murtad ini. Wa innama huwa Allahu wahdah thumma al-jannah. Hanya saja Allah lah lepas ni yang Maha Esa, kemudian syurga. Itu je, tak ada lain dah. Jadi apa yang dia buat? Kemudian dia pun masuk pada orang musyrikin, dan dia terus menyerang orang musyrikin tadi, sehinggalah orang musyrikin tadi bertempiaran lari masuk pada satu tempat yang dipanggil Hadiqatul Maut. Kat situ tempat tu dipanggil Taman Kematian. Sebab apa dipanggil Taman Kematian? Ada satu tempat di situ memang
dia macam satu kubu. Ada dalam tadi itulah orang-orang Musailamatul Kazzab, dan juga tentera-tentera dia, Musailamatul Kazzab dan tentera dia mati dalam tu. Ada 10,000 orang. Maka tempat tu dinamakan Hadiqatul Maut, taman kematian ataupun kebun kematian. Kerana banyaknya orang mati di dalam tu pada hari itu. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, Hadiqatul Maut ni tempat tadi tu, tempat tu memang tempat yang tertutup, dindingnya tinggi, ada pintu. Dindingnya dia macam, kita kata sekarang macam stadium lah, tempat tu ada pintu dan masuk. Jadi orang-orang Musailamatul Kazzab ni, dia orang ni dah tak ada jalan lain, dia pergi masuk dalam tu, lebih kurang dalam 10,000 orang, tinggal 10,000 orang. Dalam riwayat ni mengatakan tentera Musailamatul Kazzab ni dia menyerang orang Islam dalam keadaan berani, tanpa menghiraukan banyak daripada kalangan orang-orang dia yang mati. Dalam perang Yamamah ni orang Islam terbunuh lebih kurang dalam 600 orang. Orang-orang Musailamatul Kazzab yang terbunuh lebih kurang 20,000 orang. 20,000 orang. Mereka tenteranya hampir 40,000 kan. Yang lain jadi tawanan lah, tawanan orang Islam. Jadi dalam tembok tadi, mereka kumpul dalam tembok tadi dan kunci pintu daripada luar. Macam kita kata, istilah kita nampak macam stadium lah, dalam tu dia kumpul. Wa tahassanu bi'ali judraniha, mereka menjadikan pagar menjadikan tembok yang tinggi tempat tadi tu sebagai penghadang daripada orang Islam. Jadi mereka mulalah waja'alu yumtiruna almuslimina binibalihim, mereka mulalah memanah orang Islam daripada dalam tembok tu, memanah. Dalam riwayat mengatakan fatasaqatu alaihim tasaqutal matar, anak panah tadi macam air hujan yang jatuh banyak kan. Jadi pada ketika tu Barak bin Malik ni telah dapat idea. Dia bagi tahu, wa qala ya qaum da'uni ala tursin, wahai kaumku, letaklah aku ni di atas perisai, warfa'u tursa 'ala rimah, kemudian perisai tu kamu angkat. Dia ni kan tadi satu orang yang kurus, satu orang yang kecil badan dia, jadi tak ada masalah, ringan. Thumma kadhifuni ila al-hadiqati qariban min babiha, kemudian kamu lemparkan aku masuk dalam tempat tadi yang dekat dengan pintu. Fa imma an ustashhada wa imma an aftaha lakumul bab, kata dia. Sama ada aku syahid ataupun aku dapat bukakan pintu untuk kamu, kata dia. Dia fikir macam tu. Kita kena beza, ada orang dia letak bom kat badan dia, dia pergi bom dia letupkan. Itu tanpa tujuan yang munasabah. Dia kata apa? Dia nak mati syahid. Tapi itu bukan cara. Tengok sahabat Nabi ni, memang dia dah bagi tu, dia niat untuk dia sendiri masuk dalam tu untuk perang, dan dia nak selesaikan masalah untuk buka pintu kan. Tu ada tujuan tu khusus. Kalau saya saja kan, dalam riwayat tu mengatakan itu bukan macam tak bom tadi kan, lepas tu bom pergi kata kat tempat ni banyak orang tak beriman, aku nak bom tempat ni, bom diri dia juga. Itu dipanggil bunuh diri. Ulama bagi tahu itu bunuh diri, nauzubillah misalnya. Jadi orang yang bunuh diri ni, orang yang bunuh diri, tak kiralah macam mana cara dia bunuh diri, maka nanti di akhirat nanti azab yang sama Allah akan timpakan dia macam mana cara dia bunuh diri kat dunia. Nauzubillah. Ulama beritahu macam mana cara, contoh dia terjun daripada tingkatan baru-baru ni kan, lagi musim-musim wabak ni, masya-Allah, kita kena kuatkan iman kita kan. Banyak orang yang putus asa, dalam bahasa Urdu dipanggil mayus. Kalau kita, Allah Ta'ala sendiri beritahu la taqnatu, janganlah kamu putus asa dengan rahmat Allah. Maka sebab itulah kita nak tenangkan diri kita ni waktu-waktu macam ni, zikirlah banyak. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub, berzikirlah kamu kepada Allah, hati akan jadi tenang. Banyaklah baca Quran, banyak dengan nasihat-nasihat, semangat diri. Jangan dengan sebab ni kita jadi resah. Inisiatif daripada kerajaan pun ada kan, daripada kesihatan, pusat kesihatan KKM pun ada. Kalau ada masalah apa, boleh minta kaunseling. Tak ada masalah, kita sendirilah usaha. Janganlah kita putus asa kan. Orang Islam ni tak boleh putus asa. Kita kena jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sentiasa bersangka baik dengan Allah kan, tawakal pada Allah Ta'ala. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, setelah kan Barak bin Malik ni masuk dalam tempat musuh tadi, wa rafa'athu 'asharatur rimah fa alqathu fi hadiqatil maut bin al-alaf al-mu'allafati min jundi Musailamah.
Jadi ketika mana masuknya siapa? Bara' bin Malik tadi dalam kubu tadi, masa kita kata macam tempat tadi tu, Hadiqatul Maut tadi, taman kebun kematian tadi, tempat ramainya orang Muslimah yang meninggal pada ketika itu. Maka orang-orang pun memerangi dia, tapi dia dengan jiwa pemberani dia, dia dapat kalahkan semua orang yang ada di hadapan dia, dan akhirnya dia dapat buka pintu tu. Dia dapat buka pintu tempat berkumpulnya orang-orang Musailamah Kazzab dalam tempat tadi. Maka hadirin yang dirahmati Allah, masuklah orang Islam dalam tu. Ketika mana dengan sebab apa? Dengan sebab Bara' bin Malik tadi dapat buka pintu tadi, dan riwayat ini mengatakan hatta qatala 'asharatan minhum, dapat bunuh 10 orang pada ketika itu, dapat bunuh 10 orang. Dan dia buka pintu, dan bila sahabat-sahabat dia tengok keadaan Bara' bin Malik, mereka kata apa? Bid'un wa thamanuna jirahatan, lebih kurang 80 lebih luka yang ada pada tubuh Bara' bin Malik tadi. Maka masuklah orang Islam, sehinggalah orang Islam dapat menguasai tempat tadi dan membunuh semua yang ada dalam tu. Dan pada ketika itulah yang siapa tu? Wahsy bin Malik. Wahsy kan, ingat tak cerita Wahsy ni? Dialah yang membunuh Musailamah dan menombak. Dia kata apa? Aku dulu yang membunuh Sayyidina Hamzah. Dia kan yang menombak Sayyidina Hamzah, yang menyebabkan Hindun isteri Abu Sufyan yang geram dengan Sayyidina Hamzah kerana telah membunuh ayah dan pakcik dia. Dia telah merobek, membelah dadanya Sayyidina Hamzah, memamah hatinya Sayyidina Hamzah. Geram sangatlah katanya, geram sangat. Tapi akhirnya Hindun tu pun masuk Islam. Dan Wahsy tadi dia kata apa? Dulu aku bunuh orang sebaik-baik dalam Islam, dan hari ini aku telah bunuh orang yang sejahat-jahat dalam Islam, Musailamah Kazzab. Dan setengah riwayat yang lain, ketika dah ditombak Musailamah Kazzab, dah terduduk pada ketika itu datanglah satu orang sahabat yang lain, telah memenggal kepala Musailamah Kazzab, dan akhirnya matilah Musailamah Kazzab. Maka ada satu orang menjerit, wahai tentera, Musailamah telah dibunuh oleh orang kulit hitam. Wahsy itulah, orang kulit hitam tu, dia telah membunuh Musailamah Kazzab. Jadi Bara' bin Malik ni telah dibawa oleh Khalid bin Walid sendiri, mengubati ataupun merawat Bara' bin Malik tadi dalam masa sebulan, dan akhirnya Bara' pun sembuh. Allahu Akbar. Bara' bin Malik ni pun sembuh. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, Bara' bin Malik ni dia menginginkan syahid. Kenapa tuan-tuan? Dalam satu hadis Nabi SAW, orang yang mati syahid ni, dia mati dalam keadaan mati yang sangat lembut. Kita kata kita nampak orang berperang ni, wah, kalau kena berdarah-darah apa. Tapi dalam hadis Nabi, orang yang mati syahid ni seolah-olah macam nyawa dia diambil tu, macam dalam riwayat, dalam hadis tu Nabi SAW bersabda, seolah-olah rambut ditarik daripada tepung, halus, lembut. Sebab sahabat dan orang mujahidin ni, dia tak rasa gentar, dia yakin dengan hadis Nabi, tak takut. Jadi kita ni orang Islam ni, kita ni jemaah orang Islam ni, kita kena bersedialah. Mungkin akan datang ada seruan untuk jihad, kita kena pergi. Kalau dah diperintahkan, boleh insya-Allah. Kan, kalau diperintahkan oleh amir kita kena ikutlah. Allahu Akbar. Jihad. Tapi Nabi beritahu ketika perang Badar, pulangnya sahabat-sahabat daripada perang Badar, Nabi kata, masa tu sahabat-sahabat dalam keadaan dah berdarah-darah, habis, patah semua, putus jari, macam-macam. Tapi Nabi kata ini bukan jihad, ini belum jihad lagi. Ada jihad lagi besar, itu jihadun nafs, jihad apa, nafsu, jihad nafsu. Tapi itu satu perkara yang lain lah. Nabi beritahu apa, sekarang ni kita belajarlah lawan nafsu kita, lawan kehendak kita. Kadang-kadang kita ni terlampau melayan kehendak kita sehingga kita lupa kita ni sebagai hamba Allah, kita kena kehendak Allah kita perlu dahulukan. Kita terlampau menyempurnakan kehendak kita sampai kita perintah Allah pun kita tinggalkan. Nauzubillah. Itu kita kena perhati, kan? Kita dihantar atas muka bumi ni sebagai hamba Allah. Kita kena rasa kita milik Allah. Segala apa tuntutan-tuntutan kita kena tunaikan. Itulah yang sepatutnya. Itulah yang kita nak melawan nafsu. Melawan nafsu ni jangan main-main. Orang pada apa, kita tengok orang-orang yang Buddha kan,
orang yang agama Buddha yang pakai baju kuning tu kan, pernah biasa kita dengar kan, mereka ni tengok jalan tak pakai slipper, berpuasa, yang perempuan tak kahwin, botakkan kepala. Kalau orang belah-belah selatan dia kata apa, Tok Cha kan, pergi mana-mananya orang yang fahaman dengan dia akan bagi makan, dia tak perlu nak risau-risau kan. Dengan sebab tu Allah Ta'ala sendiri bagi pada orang-orang macam tu pun macam kelebihan, tapi dipanggil tajrib, dipanggil apa? Dipanggil apa? Istidraj. Istidraj. Bukan untuk nak muliakan dia. Tu kadang-kadang ada dia orang boleh terbang, dia orang boleh ubatkan sakit, sembuh. Tapi itu sebenarnya mainan dia sebenarnya. Allah Ta'ala nak azab dia ke akhirat. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita tahanlah nafsu kita. Jadi orang beriman, orang Islam, jadi syariatkan puasa supaya kita dapat kemuliaan. Orang yang banyak berpuasa, Allah kata apa? Wa ana ajzi bih. Aku sendiri akan bagi pahala pada orang yang dapat tahan nafsu dengan berpuasa. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, begitulah cerita Barra' bin Malik. Sehingga kan beliau ini pada satu peperangan yang lain, dia ikut lagi peperangan setelah tu, sehinggalah satu peperangan dipanggil peperangan Tustar, memerangi orang-orang Persia, orang-orang Farsi. Jadi pada ketika itu dia syahid dalam peperangan tadi. Jadi niat dia untuk mati syahid di jalan Allah termakbul. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, ketika itulah dia doa, ya Allah, ayyarzuqahu syahada, ya Allah kurniakanlah dia syahid, dan Allah telah kabulkan, dan dia syahid pada peperangan tadi. Kenapa? Kerana menyelamatkan abang dia, Anas bin Malik. Pada ketika itu orang-orang Parsi dia menggunakan teknologi, satu teknologi yang melimpahkan macam batu yang dibakar dengan api kan. Batu tadi kalau kita tengok cerita-cerita perang-perang orang dulu-dulu kan, ada tu. Benda itulah benda yang sama. Dalam riwayat ni mengatakan sehingga tangan dia habis hancur dengan sebab api tadi, sampai tulang, sampai tak hilang daging-daging. Dan sebab tu jugalah dia syahid pada ketika perang tersebut. Naddarallahu wajhal Barra' bin Malik fil jannah. Semoga Allah Ta'ala menyinari, menceriakan wajahnya Barra' bin Malik. Wa aqarra 'ainahu bi suhbati Nabi Muhammadin alaihi salatu wasalam, dan meredupkan matanya, menyenangkan dia dengan dapat berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Taala redha, dan dia redha dengannya, dan Allah Taala meredai dia. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, apa ibrah yang kita boleh ambil daripada kisah Barra' bin Malik ini? Kesemangatan dia dalam i'la'i kalimatillah, menegakkan agama Allah. Jadi hari ni tuan-tuan, kita ni sebagai orang Islam, kita kena syukur dan kita kena tahaddus bin ni'mah. Kita kena ceritakanlah nikmat yang Allah Taala bagi pada kita kan. Ceritakan, ya Allah, Allah telah kurniakan kita dengan Islam. Sebab ada satu zikir yang Nabi anjurkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita mengisytiharkan, aku redha ya Allah, aku redha ni Islam sebagai agama, aku redha wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Nabi SAW sebagai rasul aku, Allah sebagai Tuhan aku. Kita kena zikirkan doa tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqamahkan kita, mudahkan kita jalan-jalan kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Ada beberapa pertanyaan? InsyaAllah. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ahbabna sahabatan nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asdaqal hubba wa a'maqah fahabna yawmal faza'il akbar li ayyin minhum fa innaka ta'lamu anna ma ahbabnahum illa fika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.